Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustazah Hani. Kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran Sirah bagi tahun 4. Sebelum kita memulakan pembelajaran, mari kita bacakan sama-sama doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. Okey, pelajar tahun 4, kita masih lagi dalam tajuk pembangunan negara Islam. Okey. Pembangunan negara Islam, kita boleh lihat pembangunan negara Islam dari 6 aspek pembangunan. Yang pertama, pembinaan masjid. Saya dah terangkan pada kamu pembinaan masjid. Saya dah kenalkan pada kamu 3 jenis masjid. Masjid Quba, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi. Dan saya dah terangkan juga peranan masjid pada kamu sebelum ni. Aspek yang kedua ialah pentadbiran. Saya juga dah terangkan bagaimana pentadbiran pembangunan negara Islam dari aspek pentadbiran. Yang ketiga, aspek pendidikan. Saya juga dah terangkan aspek pendidikan ni dalam video pembelajaran minggu lepas. Jadi dalam minggu ni, video kali ini adalah aspek ekonomi. Kita akan sambung unit yang keempat, iaitu aspek ekonomi bagi pembangunan negara Islam. Okey, kita teruskan. Pelajaran 2, pembangunan negara Islam dari aspek ekonomi. Unit 4, aspek ekonomi. Okey, aspek ekonomi pembangunan negara Islam. Bila kita kata pembangunan negara Islam, kita sebut pembangunan negara Islam ni bermula dari Madinah. Madinah negara Islam. Negara Islam. Okey, yang pertamalah yang tu nak kata. Jadi kita tengok sebelum kedatangan Islam ke Madinah. Okey. Kita nak tengok keadaan ekonomi sebelum kedatangan Islam ke Madinah. Di Madinah, situasi ekonomi di Madinah sebelum Islam datang. Okey. Yang pertama, keadaan ekonomi di Madinah. Yang pertama ialah masyarakat Arab Madinah ditindas dalam urusan perniagaan. Penduduk Arab Madinah ni ditindas dalam urusan perniagaan. Sebenarnya bukan di Madinah sahaja, di Mekah pun begitu juga. Masa sebelum kedatangan Islam memang semua orang rata-rata mengamalkan riba dan penipuan dan kezaliman dalam urusan perniagaan. Okey, kita teruskan. Ekonomi Madinah dikuasai oleh kaum Yahudi. Sebelum kedatangan Islam di Madinah, ekonomi Madinah dikuasai oleh kaum Yahudi. Kaum Yahudi ni mengamalkan riba dan penipuan. Begitu. Okey, jadi begitulah keadaan ekonomi di Madinah sebelum kedatangan Islam. Ini cerita di Madinah ya. Okey, kita lihat pula selepas kedatangan Islam di Madinah, apa yang berlaku dalam aspek ekonomi di Madinah. Kita lihat. Selepas kedatangan Islam ke Madinah. Di Madinah. Keadaan di Madinah. Yang pertama, kaum Muhajirin bergiat dalam bidang pertanian. Okey, jadi selepas kedatangan Islam, kan, kedatangan Islam di Madinah, kan ada kaum Muhajirin daripada Mekah. Kaum Muhajirin ni asalnya penduduk Mekah. Lepas tu berpindah, dia berhijrah. Penduduk Mekah yang berhijrah ke Madinah dipanggil sebagai kaum Muhajirin. Jadi kaum Muhajirin ni datang menetap duduk di Madinah. Dia dah pindah duduk di Madinah dah. Asalnya orang Mekah.
Jadi orang Muhajirin ni duduk di Madinah. Duduk di Madinah kenalah nak hidup kan. Kita kena nak cari kerja kan. Nak dapatkan duit, nak makan macam mana. Jadi kaum Muhajirin ini diberi peluang untuk bekerja dan atau bergiat dalam bidang pertanian. Apa bidang pertanian ni? Apa yang dia buat? Kaum Muhajirin ni buat? Kaum Muhajirin buat pengurusan dan penyelenggaraan kebun kurma milik kaum Ansor. Kaum Ansor ni orang yang menetap di Madinah. Kaum Ansor, Nasoro, tolong. Nasoro tu, Ansor ni perkataan asalnya Nasoro. Nasoro tu maksudnya tolong. Tu kita belajar bahasa Arab sikit. Kaum Ansor adalah kaum yang memberi bantuan, kaum yang menolong Muhajirin. Sebab tu kita panggil kaum Ansor. Kaum Ansor ni orang yang membantu ni dia penduduk asal Madinah. Okey, jadi kaum Muhajirin pindah ke Madinah. Lepas tu dia bekerja sebagai dalam bidang pengurusan dan penyelenggaraan kebun-kebun kurma milik kaum Ansor, penduduk Madinah. Begitu. Faham tak? Tak faham nanti boleh WhatsApp saya, tanya balik saya, nanti saya terangkan kamu semula. Tak pun ulanglah balik sampai kamu faham. Lepas tu nak cakapnya perkataan penyelenggaraan ni macam jagalah kebun tu. Kalau ada banyak semak samun ke, ambillah mesin rumput ke, tebang-tebang parang ke, kemas-kemas lah. Jangan bagi semak samun macam tu. Lepas tu kalau ada nantilah kena kemas lah penyelenggaraan, bagi baja. Itulah namanya penyelenggaraan. Tak pun pengurusan pun sama, menguruskan kutip-kutip buah tu, mana yang dah berbuah dikutip. Tu pengurusan lah tu. Ni kebun-kebun kurma. Okey, seterusnya kita tengok. Madinah juga menjadi kawasan perdagangan. Selain daripada kaum Madinah sebagai kawasan pertanian kan, ada tanah kebun kurma kan. Selain daripada kawasan pertanian, tanaman kebun, Madinah juga menjadi kawasan perdagangan. Sebab apa? Sebab Madinah ni tempat dia terletak adalah tempat yang strategik. Sebab dia duduk tengah-tengah antara Syam dan Mekah. Orang Mekah nak pergi ke Syam, dia akan lalu Madinah. Tak pun dia akan lalu berhampiran Madinah, dekat tepi-tepi Madinah tu. Dia akan lalu kat Madinah, kawasan Madinah, persimpangan yang dekat dengan Madinah begitu. Jadi dia akan melepasi gitu. Jadi Madinah tu kat tengah-tengah. Tak pun orang Syam nak pergi ke Mekah, dia akan lalulah dekat Madinah macam tu. Jadi Syam adalah pusat perdagangan, memang tempat tumpuan perdagangan. Jadi orang yang dah membeli kat perdagangan tu, dia lalu-lalang dekat dekat dengan Madinah kan. Jadi bolehlah nak ni ambil tahu dekat Syam tu ada jual apa, tadi beli apa gitu kan. Tak pun orang boleh dah beli kat Syam tu, lepas tu dia jual borong pula dekat Madinah ke kan. Macam tu. Jadi dekat tengah-tengah tu dia strategik juga. Adalah strategi pemasaran ni. Nanti tak belajar sirah, jadi belajar pemasaran pula kita. Okey, jadi begitulah nak cakapnya. Madinah juga menjadi kawasan perdagangan sebab dia terletak tengah-tengah antara Mekah dengan Syam. Ingat kan, negeri Syam ni adalah pusat perniagaan ya. Semua orang dekat merata tanah Arab, kat mana-mana lah, Yaman ke, Mesir ke, kat mana-mana lah, Habsyah sekalipun, datang ke Syam. Pusat perniagaan. Memang Syam tempat tumpuan. Gitu. Seterusnya kita tengok. Orang-orang Islam menunjukkan cara jual beli yang halal. Okey, selepas kedatangan Islam ke Madinah, Madinah dah kenal agama Islam tu macam mana. Orang-orang Islam menunjukkan cara jual beli yang halal. Sebab orang Islam kan Nabi Muhammad dah ajar orang Islam macam mana nak menjalankan perniagaan yang halal, mengikut cara yang adil, macam mana. Lepas tu yang Allah redha, dapat keberkatan Allah macam mana. Tak ada penipuan, tak ada riba, tak ada penindasan apa-apa. Jadi orang Islam menunjukkan cara jual beli yang halal, iaitu
tiada riba, tiada penipuan dan tiada rasuah dalam ekonomi Islam. Macam tu. Orang Islam tunjukkan cara. Jadi contohlah. Orang Islam tetap mengikut arahan perintah Allah dengan melaksanakan aktiviti jual beli yang tak ada unsur riba, penipuan, semua tu. Orang Islam tetap melakukan perintah Allah. Tapi dalam masa yang sama, orang yang bukan Islam tengok orang Islam ni buat macam ni. Macam tu. Lepas tu perniagaan dia makin maju, makin orang suka. Macam tu. Jadi orang-orang lain tengok macam tu, dia secara tak langsung menjadi contoh model kepada orang-orang keliling yang melihat macam tu. Sama juga kita. Kita pun sama juga. Kamu macam tu. Orang tengok je kamu buat macam mana. Kamu bercakap macam mana. Kamu berpakaian macam mana. Ada je orang yang tengok kamu. Oh macam ni. Pasal nanti kalau ada orang yang terkesan tengok kamu macam tu, dia akan ikut kamu. Walaupun benda-benda kecil, sekecil-kecilnya pun. Macam tu. Jadi sama-samalah kita. Sama-samalah kita jaga diri kita, ya. Supaya kita hanya memberikan pengaruh yang baik sahaja pada orang keliling kita dan minta jauhlah daripada orang mengikut sisi buruk kita yang mana-mana tu. Okey. Amin. Seterusnya kita tengok Nabi Muhammad SAW mendirikan sebuah pasar. Pada zaman Rasulullah sebagai ketua negara Madinah, Nabi Muhammad menjadi pemimpin umat Islam. Nabi Muhammad SAW telah mendirikan sebuah masjid pula, sebuah pasar. Nama pasar tu ni Qainuqa. Qaf ya mati atas qai, nun depan nu, qaf ain mati atas Qainuqa. Itulah dia nama pasar yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW pada zaman pemerintahan baginda. Pasar Qainuqa ini adalah pasar tempat untuk orang-orang Islam berniaga. Memang tempat untuk orang Islam berniaga dengan mengelakkan diri, mengelakkan supaya tak ada riba, tak ada penipuan. Tak ada riba dekat pasar Qainuqa ni. Begitu. Pasar Qainuqa ni terletak sebelah dengan pasar kaum Yahudi. Kaum Yahudi mengamalkan riba, kan? Pasar Qainuqa ni pasar orang Islam. Tak ada riba macam tu. Macam itulah. Okey, seterusnya kita tengok yang terakhir. Akhirnya, ekonomi masyarakat Islam di Madinah menjadi kukuh dan seimbang. Begitulah. Dengan kaum muhajirin membantu dalam bidang pertanian, menjaga dan menguruskan kebun-kebun kurma milik kaum Ansar, dan kemudian Madinah juga sebagai pusat perdagangan kerana terletak di antara Syam dan Mekah. Begitu juga orang Islam menunjukkan cara jual beli yang halal yang mengikut syariat Islam seperti mana di dalam Al-Quran dan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umat Islam. Dengan mengamalkan semua-semua tu, dan Nabi Muhammad SAW juga mendirikan sebuah pasar khusus memudahkan orang Islam untuk berniaga, untuk mengamalkan jual beli halal tanpa riba dan penipuan. Dengan mengamalkan, dengan adanya semua-semua yang saya bacakan, saya sebutkan tadi tu, keadaan ekonomi di Madinah menjadi kukuh dan stabil. Keadaan ekonomi masyarakat Arab di Madinah, masyarakat Islam khususnya. Jadi benda tu nak cakap kaum Yahudi pun okey, tak adalah nak cakap kaum Yahudi tu miskin tiba-tiba, tak adalah. Begitulah juga dia dapatlah hidup, tak adalah susah nak dapat makan, tidak begitulah. Tapi orang Islam pun tak ada, semakin maju hidupnya, tak adalah tertindas, nak cari makan pun susah gitu. Macam tu nak katanya.
Jadi ekonomi masyarakat Islam di Madinah menjadi kukuh dan stabil selepas kedatangan Islam di Madinah. Selepas itu juga dengan ekonomi masyarakat Islam di Madinah menjadi stabil, keadaan negara Madinah menjadi lebih makmur dan harmoni, aman, macam tu. Jadi amanlah keadaan negara tu. Begitulah. Saya harap kamu boleh fahamlah apa yang saya terangkan pada kamu ni. Tadi keadaan ekonomi di Madinah sebelum kedatangan Islam macam mana, dan selepas kedatangan Islam macam mana keadaan ekonomi di Madinah. Apa yang berlaku, apa yang perbaharuan yang dibuat, baik pulih apa-apa. Lepas tu apakah kesan yang terakhirnya jadi dekat negara Madinah. Begitu. Okey, sekian. Sampai sini sahaja pembelajaran kita untuk kali ini. Saya cakap laju sangat tersasun. Sekian. Assalamualaikum. Jumpa minggu depan dalam video lagi satu. Last. Bye.